Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum team puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Bagi yang baru masuk, tolong like, tolong subscribe, tolong on notification button. Buat semua tim puaka sekalian, salam lockdown. Kita dah nak lockdown kan? Lockdown. Macam mana sebut dia? Tapi yang penting, memang betul lah, aku setuju sangat lockdown ni dilaksanakan sebab makin hari kes kita makin teruk. Satu hari 800, satu hari 900. Pelik-pelik lah. So, for today, memang orang cakap musim Covid tengah mengamuk, tengah mengganas dekat Malaysia ni. Dan sebenarnya itu aku nak ceritakan kisah-kisah seram yang berlaku time Covid. Dan yang paling menarik, cerita ni terjadi dekat pusat kuarantin. Aku dapat dua cerita ni dekat dua orang bekas suspek Covid-19. Bukan suspek lah, dia macam apa? Victim. Pesakit-pesakit Covid-19 yang mana sebelum ni dia telah pun dikuarantinkan di Mayat Serdang. Tapi kali ni lain sikit kan. Lain pada yang lain. Sebab apa? Sebab before this, aku selalu buat satu cerita. Tapi korang cakap satu cerita tak cukup. Kali ni, aku akan bekalkan dekat korang dua cerita. Kenapa dua cerita je? Kenapa tak tiga cerita? Sebab aku ni kalau bercerita kena panjang kan. Kalau dua cerita, aku takut dah sejam. Tiga cerita, aku takut ni jadi movie je lagi. So, for today aku akan come out dua kisah seram. Tapi before that, macam biasa, aku perlukan lampu merah aku. Lampu merah satu. Order lampu merah macam order dekat mamak nak air sirap. Tapi ni bukan air sirap, ni macam air bandung dah. Kenapa tak cukup merah ni? So, cerita pertama pada malam ni bertajuk Akak Safura. Disiarkan oleh seorang bekas Disiarkan oleh seorang bekas pesakit Covid-19. Nama dia Akak Safura. Akak Safura ni umur dia lebih kurang dalam 25 tahun. Dan beliau pernah ditahan di pusat kuarantin Mayat Serdang. Cerita ni dikatakan jadi pada bulan lepas. Di mana, kalau korang tak tahu, pusat kuarantin Mayat Serdang ni, dia ibaratkan ada beberapa buah dewan. Tapi tempat Kak Safura duduk ni, dikuarantinkan ni, ialah sebuah dewan yang cakap dewan besar lah, di mana dipenuhi dengan katil-katil double decker. Dan cerita seram Kak Safura ni bermula pada malam kedua dia di pusat kuarantin tersebut. Kak Safura cerita yang duduk kat situ memang guest gang. Memang guest pula. Duduk kat situ memang best gang. Sebab apa? Sebab yelah dah setelah lama tak boleh nak rapat-rapat, boleh ramai-ramai, tiba-tiba masuk tempat tu boleh rapat-rapat, boleh duduk ramai-ramai. So macam orang cakap kejutan budaya, seronok. Lagi satu dekat sana semua positif. Bukan setakat positif Covid, tapi diorang juga positif, orang cakap support moral. Diorang memang positif terhadap each other. Tapi kebahagiaan yang dirasai tak lama buat Kak Safura. Dah start mood seram. Time tu pukul 3 pagi. Dewan Kak Safura ni ialah sebuah dewan yang orang cakap berekon, dan ekon tu tak pernah tutup. So orang cakap walaupun 24 jam tak pernah tutup. Dan pukul 3 pagi Kak Safura terjaga. Terjaga sebab apa? Sebab dia nak pergi toilet. Toilet dekat pusat kuarantin ni diceritakan bahawa dia sama je macam toilet-toilet dekat stadium, toilet-toilet biasa yang kita pergi. Cuma dekat tempat jamban dia tambah pipe shower. Tu je. So pukul 3 pagi Kak Safura terjaga. Time tu keadaan dalam dewan agak suram. Sebab apa? Sebab lampu pun dipadam separuh-separuh. Tapi still boleh nampak dengan jelas lah keadaan sekeliling. Dan katil Kak Safura pula berada betul-betul di tengah-tengah dewan. So kalau dia nak pergi toilet, dia kena jalan jauh sikit. Dan dia pun dengan orang cakap tak tahan nak terkucil, dia turun daripada katil. Dia sarung selipar.
Masa dia bangun tu, dia pandanglah keliling, pandang kiri kanan depan belakang. Kebanyakan katil-katil semua dah berdengkur, dah bunyi krokrah. Tapi ada juga yang tengah main telefon, ada juga yang tengah berborak, bergosip. Dan Kak Safura pun mulakan berjalan daripada katil dia menuju ke lorong nak ke toilet. Dia jalan. Sambil jalan, dia nampaklah dekat antara katil-katil dah berdeka tu, ada yang tengah tidur, ada yang tengah borak, ada yang tengah main chess, macam-macam benda. Jalan punya jalan sampai di hadapan sebuah pintu tandas. So dia pun mulakan langkah kiri lah nak masuk dalam tandas tu. Dan dalam tandas tersebut sunyi, tak ada orang. Yang ada inilah bunyi riang-riang. Tahu tak bunyi riang-riang macam mana? Bunyi riang-riang yang bunyi annoying saya suara aku. Tapi bunyi riang-riang macam tu lah. Bunyi riang-riang yang orang cakap, kalau kita pergi tempat sunyi, dia akan bunyi berasal tangan aku macam sotong ni. Dan dia masuk dalam tandas, apa yang first dia nampak adalah cermin besar. Macam aku cakap tadi kan, ada cermin besar, ada sinki, dekat depan sinki ada laluan sikit, ada beberapa pintu jamban. So dia pun pergilah dekat cermin tu, dia betulkanlah tudung dia, dia betulkan lipstick yang pagi tadi dia pakai tak cuci, dia betulkanlah apa yang tak betul time tu. Sambil dia tengah belek-belek muka, dia tengah betul-betulkan misai. Perempuan geng. Alah, biasalah perempuan ada bulu sikit-sikit dekat bahagian misai tu. Comel lah geng, ada bulu sikit-sikit. Kau ni tak pandai appreciate beautiness lah. Dan tu dia tengah belek muka dia. Dia belek-belek muka dia. Sambil dia belek muka, dekat belakang, di balik pantulan cermin, terlihat 5 biji jamban yang terbuka pintu luas. Tak ada orang. Tiba-tiba, masa Kak Safura tengah belek-belek muka, tengah tacap dahu pula. Dahu tu apa? Dagu campur dahi. Dahu. Tengah tacap dahu tu. Tiba-tiba dengan sekali imbas, dia ternampak something. Sekali imbas ni macam mana? Sekali imbas ni contohnya kau tengah hadap cermin ni, tiba-tiba kau macam terjeling sikit. Macam tu. Macam mana? Macam tu. Kau terjeling sikit. Dan dia ternampak sesuatu. Dia nampak apa? Sekali imbas, Kak Safura nampak di toilet, di belakang dia, di tandas di belakang dia, betul-betul di bahagian belakang dia, dia ternampak ada satu bentuk tubuh yang berbulu dan bermata merah. Ni member tengah belek muka. Belek-belek muka dahu tadi aku cakap dahu kan. Tengah belek dahu. Sambil-sambil tiba-tiba dia terjeling dekat belakang dia. Dalam tandas. Seakan ada satu tubuh yang berbulu lebat warna hitam dan juga bermata merah. Tapi dia terjeling je. Macam, terjeling macam tu. Bila pandang balik, tak ada. Dan untuk kepastian, dia pun pusing ke belakang. Bila dia pusing badan dia ke belakang, untuk dapat kepastian, tandas tersebut kosong. So time tu dia anggap apa? Dia anggap, maybe ni perasaan aku je kot. Maybe, yelah dah lama orang cakap terperuk dalam tempat kuarantin ni. Maybe perasaan aku lah overthinking, kata dia dalam hati. So lepas settle, dia betulkan muka semua, baru dia fikir, okay lah aku nak pergi tandas. So dia masuk tandas pertama. Dia tutup pintu. Dia kunci. Time tu dia tengah settlekan hal dia lah. Takkanlah aku nak cerita secara detail betul tak dia buat apa. So dia tengah settlekan hal dia sambil bunyi air mengalir. Tiba-tiba ada terdengar sesuatu di luar pintu tandas. Bunyi apa geng? Kak Safura cerita masa dia tengah settlekan urusan dia, tiba-tiba betul-betul di hadapan pintu tandas dia, dia kedengaran seakan ada sesuatu tengah mengheret benda yang berat. Dan benda tu, heret benda berat tersebut di atas lantai. Kadang-kadang seperti bunyi macam gitu geng dia bunyi. Member tengah buat hal dalam toilet ni. Bunyi dekat luar, bunyi macam someone tengah heret benda berat dekat luar. Macam tu bunyi dia. Dan Kak Safura fikir, ni mesti orang nak basuh baju ni. Itulah malam-malam baru nak basuh baju. Positif geng. Yelah dah positif COVID.
dipenuhi dalam dewan tu dengan orang yang positif, kita pun mestilah positif. So time tu dia pun positif, dia cakap ni mesti nak basuh baju malam-malam ni. So dia pun settlekan hal dia buka pintu. Dia tolak. Dia keluar daripada jamban tu, dia pandang kiri kanan. Kiri kanan dia kosong. Dan pintu jamban luas terbuka. Kalau tadi dia dengar seakan ada orang menarik benda ke dalam toilet, apa benda tersebut? Tak ada orang pun. Dan Kak Safura pun decide dia nak keluar daripada toilet. Sebab apa? Sebab time tu dah rasa tak sedap hati. Segala bulu dekat badan dia dah naik. So dia pun basuh tangan dekat sinki. Dia terus nak keluar. Masa dia betul-betul depan pintu tandas tu, dia dah baru nak langkah keluar, tiba-tiba dia dengar sesuatu. Kedengaran sesuatu yang orang cakap seram. Kedengaran sesuatu yang menaikkan segala bulu-bulu di badan dia. Di mana Kak Safura terdengar bunyi deruman. Deruman ni macam mana, geng? Bunyi deruman ni ibarat dia tengah betul-betul nak berjalan ke arah pintu, tiba-tiba bunyi terus. Kak Safura keluar toilet, tak pandang belakang, geng. Dia berjalan je sampai ke katil. Dia sampai katil, dia terus baring. Dia setekuk pula. Dia terus serekup kepala dia dengan selimut. Kemain takut member malam tu. So, that's all cerita pertama daripada aku. So, cerita kedua pada malam ini berlaku di tempat yang sama, Mayap Serdang, tapi dewan yang lain. Dan kalau tadi cerita pasal perempuan, sekarang cerita pasal lelaki pula. Macam yang korang tak tahu, dekat Mayap Serdang ni ada banyak sangat dewan. Ada dewan beraircon, ada dewan yang tak ada aircon, just sekadar kipas. Dan cerita yang kedua ni berlaku dekat sebuah dewan dekat Mayap Serdang juga, tapi dewan ni ialah dewan yang berkipas. Di mana berlaku benda ni dekat seorang bekas pesakit COVID-19 3 bulan lepas. So, cerita kedua pada malam ni bertajuk Sapi. Sapik tu apa, bang? Sapik tu nama kuih ke? Tak, geng. Sapik tu nama orang. Maybe nama dia Syafiq, tapi biasalah orang Melayu kita ni suka singkatkan nama, kan? Sapik, Syafiq. Minah, Min. Fatimah, Imah. Tengok, moden kan nama dia. Macam aku, Ikmal, Ik. Macam Taik. Mal. Comel pula. Aku tak ada nama moden lah. Aku susah sikit nak buat nama aku jadi moden. Tapi macam tu lah cerita pada malam ni yang kedua bertajuk Sapik. Macam aku cakap tadi, Sapik ni dia ditempatkan di dewan di Mayap Serdang yang berkipas. Maksudnya macam tak tahulah dewan lama ke macam mana, aku tak sure. Tapi dewan ni sama je macam dewan yang first tadi, macam Kak Safura punya, di mana dalam satu dewan ni penuh dengan katil double decker tapi berkipas. Dan cerita ni diceritakan oleh Sapik terjadi dekat dia pada malam pertama dia kuarantin. First night Sapik dekat dewan kuarantin ni macam biasa lah, geng. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tidur. Yelah, kita baru pindah tempat baru, malam pertama susah sikit nak tidur, betul tak? Lagi dengan berkipas, panas, katil double decker. Orang cakap kawasan tu memang pack dengan malam-malam lelaki, geng. Kau nak harapkan apa? Kalau perempuan kita, orang cakap dia still ada rasa malu lah. Tapi lelaki ni nak bagi rahsia. Kalau lelaki sama-sama dengan lelaki, baru kenal 3 minit dah boleh kentut merata, geng. Ya, betul. Kau bayangkan dekat Dewan Maips tu, Sapik cerita pukul 3 pagi tak boleh nak tidur. Sebab apa? Satu, sebab bila berkipas dia akan jadi macam panas kepam. Yang kedua adalah bukan setakat dengkur, geng. Dengkur tu orang cakap benda biasa. Tengah tidur baru nak lelap, tiba-tiba wah, bunyi macam cirit, geng. Tapi ni betul Syafiq cakap. So orang cakap kat situ ada 2 gangguan lah, 3 lah. Satu gangguan kesihatan di mana COVID-19. Yang kedua gangguan bunyi. Bunyi yang bukan-bukan. Yang ketiga gangguan bau. So orang cakap nak tidur tu kena adapt lah dengan keadaan sekeliling. Dan benda ni kalau seorang 2 kentut tak apa, geng. Tapi disebabkan dia satu dewan besar, kau bayangkan kalau 50 orang yang buat benda sama. Ada virus baru nanti, virus kentut.
Nak dijadikan cerita, time tu pukul 1 pagi. And that time, kebanyakan katil sekeliling sapi semua dah senyap, semua dah tidur, dah berdengkur. Tapi disebabkan sapi ni tak boleh tidur, macam aku cakap tadi, dia decide dia nak bangun, dia nak round-round dewan, dia nak cari tempat charge telefon, nak cari tempat lepak, nak cari tandas. So, dia pun decide dia nak bangun, dia nak pusing-pusing dewan pada pukul 1 pagi. So, dia pun turun katil, dia sarung selipar. Time tu, bila dia tengok kiri kanan depan belakang, keadaan dewan separa gelap. Di mana lampu ada, tak tutup semua, still ada lampu. Tapi keadaan malam tu memang suram, sunyi dan hening lah. And walaupun still ada beberapa orang tak tidur, still ada yang tengah berborak, still ada yang tengah main game, yang tengah main kad. Tapi tak tahulah, malam tersebut dia seperti seakan ada rasa sesuatu. So, sapi pun mulalah perjalanan dia. Dia mula berjalan perlahan-lahan melintasi katil-katil. Dia pandang kiri, kanan, depan, belakang. Dia tengok keadaan sekeliling. Tengah jalan punya jalan, tiba-tiba sapi berhenti. Dia berhenti betul-betul di bahagian tengah-tengah dewan. Kenapa dia berhenti? Dia berhenti sebab dia rasa macam tak best. Dia rasa macam, tak tahulah. Tapi dia rasa dia nak pusing balik ke katil dia, dia nak rehat. Dan secara tiba-tiba, sapi ada rasa yang tak best. Di mana tiba-tiba bulu roma dia naik. Tiba-tiba je satu badan bulu roma dia naik. Dan dia terus fikir, okay lah, aku nak duduk kat katil aku je lah. So dia pun start slowly berjalan, perlahan-lahan menuju ke arah katil. Jalan punya jalan, pelik tak pelik, dah 5 minit jalan, still tak jumpa katil dia. Dewan tu tak adalah besar mana, geng. Dewan tu orang cakap macam dewan biasa, tapi dah 5 minit jalan, tak jumpa katil dia. Orang cakap dewan besar macam tu, kalau jalan 10 minit dah sampai hujung ke hujung. Tapi sapi ni, jalan lebih 5 minit, tak jumpa mana katil dia. Sedangkan dia ingat masa dia jalan first tadi, tak sampai 5 minit pun, beberapa jarak je. Tapi nak pusing balik, lepas jalan 5 minit, dia tak jumpa mana katil dia. Dan dia pun pelik. Dia stop, dia pandang kiri kanan. Dan itu dia dah berpeluh, panas. Dia macam orang cakap, dia macam panik lah. Panik sebab apa? Sebab dia tak nampak pun dinding, dia tak nampak pun lorong hujung. Yang dia nampak just katil double decker. Dan itu sapi dah rasa tak sedap hati. Sebab apa? Dia pandang kiri kanan, semua tengah tidur. Dan dia pandang setiap-setiap katil yang tidur tengah berselubung dengan selimut. Kau bayangkan ada 10 katil kiri kanan dia, 10 orang tengah selubung dengan selimut, tengah tidur. Sapi decide dia nak kejut salah seorang, nak minta tolong. Tapi dia fikir, dah pukul 2-3 pagi ni kot, tak eloklah kacau orang. So sapi pun teruskan berjalan ke arah hadapan. Dia berjalan je, tapi makin dia berjalan, keadaan masih lagi sama, di mana dia tak jumpa jalan keluar. Dia nampak hanyalah katil double decker, yang di atas katil tersebut ada orang yang tengah tidur berselubung. Semua katil yang dia lalu, semua tengah tidur berselubung. Dan dalam keadaan panik, dia pandang kiri kanan. Mata dia terhenti dekat satu sudut, di mana di celah-celah katil double decker tersebut ada seketul tubuh yang sedang berdiri. Dan tubuh tersebut berdiri di sebelah katil double decker, di mana muka dia hitam, tak nampak muka, tapi ternampak kainnya yang lusuh. Ada kesan-kesan tanah berikat, berbunjut. Pada malam tu, sapi ternampak pocong. Sapi betul-betul pandang ke arah benda tu. Dia pandang, dia tenung je. Nak alih badan, tak boleh. Seakan badan dia kaku. So, dia tenung.
Tiba-tiba badan dia terasa lembik sangat. Dan Syafiq jatuh ke atas lantai, terus pengsan sampai ke pagi. Dan dia bangun pagi tu pun sebab ada seorang brother kejut. Pelik, kenapa seorang budak ni tengah tidur betul-betul dekat tengah dewan. Dia kejut elok-elok. Dan Syafiq bangun dalam keadaan terkejut. Dia ceritakan apa yang jadi, semua orang tak percaya. Dan itulah kisah Syafiq diganggu. Dan sejak pada hari itu, dia dah tak berjalan. Dia just duduk kat katil dia je sampai dia keluar. So, that's all cerita daripada aku malam ni. Kalau korang suka aku cerita, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bantu aku geng, bantu aku naikkan channel ni. Kalau makin ramai yang nampak channel ni, makin lagi suka aku nak bercerita. Tapi kalau orang cakap suam-suam kuku, aku nak cerita pun rasa segan-segan, rasa syok sendiri je. So, kalau korang tak nak lalui benda-benda seram dekat tempat pusat kuarantin macam aku cakap tadi, stay safe, jaga jarak, jaga diri, jangan kena COVID. Kalau ada peluang vaksin, terus dapatkan vaksin. So, that's all for today. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Bye.